Assalamualaikum. Sudi tanya saya bersama dengan Bodohnya aku melepaskanmu. sedapnya calon juara. Apa khabar Aina? Kabar baik abang, Alhamdulillah. Okey, Aina, ni orang kata nak masuk tahun baru 2020. Kemudian bakal berentak pada AJL akan datang. So macam mana? Dah ada persiapan ke ataupun masih nervous ke? Persiapan saya setakat ni dah dalam 40% lah. Sebabkan saya budak baru, saya banyak sangat benda yang saya nak kena study. Macam tim saya tak besar, jadi kita orang semua nak fikirkan konsep sebabkan ni first time saya, so saya nak buat sehabis baik saya lah. Sebabnya peluang ni susah nak dapat dan boleh katakan bulan ni dan bulan satu nanti sangat busy dari segi perbincangan Aina dengan tim Aina lah. Aina, bila Aina kata ada tim sendiri, so maksudnya bila tim sendiri ni kena buat sendirilah. Ya, saya dan saya berasal daripada Negeri Sembilan, jadi tim saya semua orang Negeri Sembilan. Orang yang berada di keliling saya sejak saya permulaan karier saya. So kita orang semua yang kita akan brainstorm apa yang kita nak ketengahkan. Kita nak konsep kita tu lain daripada yang lain. Yang penting dapat menepati cita rasa pendengar kat luar sana. Okey, kita tahu lagu Sumpah tu adalah orang kata buatangan Aina sendiri. Ibaratnya macam Aina adalah engineer untuk lagu tu. So, kenapa, maksudnya bila Aina dah keluar dengan single Sumpah dan berjaya dan sebagainya, untuk single seterusnya Aina ada tak rasa takut macam, oh aku nak keluarkan lagu apa pula lepas ni? Memang ada, tapi semenjak Aina keluarkan Sumpah ni, macam bukan Aina kata Aina berani, tapi Aina dah tak terlampau macam overthinking sangat. Apa yang Aina fikirkan, okey, daripada Sumpah ni apa yang orang suka, apa yang kita kena buang, itu yang Aina ambil kritikan orang. Dan lagu selepas Sumpah ni pun adalah lagu bergenre balada juga. Tapi bukan nak kata gimmick, tapi nak semua orang tunggu lagu ni sebabnya lagu ni ada cerita tersendiri yang berkaitan dengan Sumpah juga. Oh, kira alam macam Sumpah 2.0 lah gitu. Yes, dia macam part 1, part 2. Adakah ia berkaitan dengan Aina juga yang macam kalau lagu Sumpah dulu tu dia ada yang depresi pasal ada diri Aina So yang untuk Sumpah yang lagu seterusnya adakah something yang berkaitan dengan Aina? Lagu ni sebab so far lagu-lagu yang Aina buat semua 70% yang boleh katakan daripada kisah hidup Aina sendiri. So lagu yang selepas Sumpah ni juga Aina tak boleh cerita detail dia apa sebab kita masih lagi dalam perbincangan dengan produksi music video yang kita akan buat pada tahun 2020 ni. Tapi dari segi lirik dan songwriting lagu ni Aina boleh katakan kita masih angkat isu mental health tu, tapi for the second song Aina titik beratkan macam mana Aina boleh mengalami mental health tu. So jadi semua kena tunggulah. Okey, bila kita bercakap pasal Aina Abdul juga mungkin ada setengah orang masih kurang mengenali Aina. Tapi bila dengar lagu Sumpah, lagu tu berjaya ke final, ada setengah orang pula dah mula buka mata nak bekerja sama dengan Aina. Ataupun dalam situasi Aina, ada tak Aina rasa macam masih sukar orang, maksudnya macam contoh, kita ambil contoh macam penajaan orang tak nak taja Aina sebab ialah Aina Abdul, bukan Aina bukannya artis yang kan. So Aina terasa tak benda tu Aina? Aina jenis yang kalau Aina fikirkan soal tu memang Aina akan sangat down. Sebab memang tak dinafikan bukan Aina nak downkan siapa-siapa ataupun, tapi dalam hal ni memang susah sikit untuk Aina nak reach kepada orang-orang yang Aina nak panggil. Tapi Alhamdulillah semenjak AJL, dapat pula ke AJL, Alhamdulillah pintu rezeki tu buka dan lebih mudah untuk Aina bekerja dengan
orang yang Aina teringin nak pakai baju mereka, ataupun macam kalau stylist Aina, Abang Nas sendiri senang sikit lah nak jual nama Aina. So Alhamdulillah, betul orang kata rezeki muzik-muzik, rezeki AJL ni buka pintu yang sangat besar, and Aina agree sangat-sangat, dan Aina bersyukur. Ada tak yang mula-mula dulu-dulu tolak siapa Aina Abdul, tiba-tiba sekarang Aina boleh tak kita nak sponsor ni, ada tak? I tak nak cakap siapa-siapa, tapi adalah, confirm lah ada. Jadi tapi benda tu Aina faham. Aina faham mungkin kalau Aina dari segi business side, kalau Aina orang yang designer pun, mungkin Aina pun akan melihat siapa yang Aina nak sponsor apa semua kan. So macam tak apa, yang kisah lama tu macam tu. So macam kali ni dah boleh sikit untuk kita dapat sponsor. Aina syukur, dan Aina akan gunakan peluang ni sebaik mungkin lah. So orang semua akan carilah Aina lepas ni. InsyaAllah korang follow Aina, okay, kat Instagram. So kalau hopefully macam semua orang mula mengenali diri Aina, support Aina, tak kisah siapa-siapa pun, sama ada awak daripada industri atau tak, follow Aina dan yes, support career Aina. Okey, itu soal penajaan. Okey, ada tak mungkin penyanyi baru ataupun penyanyi sedia ada yang cuba nak, maksudnya tanya, okey Aina boleh tak buatkan lagu, nak bekerjasama dengan Aina ataupun nak berduet dengan Aina? So far tak ada lagi. Kalau macam duet, Aina yang nak. Nak duet dengan siapa tu? Aina teringin untuk 2020 ni lah, selain daripada genre balada, Aina teringin nak keluarkan satu lagu hip hop. So Aina teringin, Aina memang suka berangan. So macam Aina nak sangat collaborate dengan Slick ataupun Slick ada lagi ke? betul. Dia dah jadi Alif. Alif. Yeah. Keklik. Okey, klik. Salah, Keklik, Sonawan. Dia memang dulu Aina berangan. Aina teringin sangat macam Aina nak nyanyi, dia orang rap. Tapi ada keberanian tak sekarang untuk kalau contoh ada orang nak lagu daripada Aina, Aina buat lagu? Aina tak kisah. Aina terima dengan hati terbuka, sesiapa saja boleh je contact Aina. Kalau nak lagu ke apa ke. Tapi sebab Aina baru, jadi Aina tak nak letakkan harapan tinggi sangat. Kalau contohnya orang minta lagu daripada Aina ke apa ke, Aina memang akan ambil masa sikit. Tapi Aina lebih prefer untuk kenal dengan artis tu, kita jadi kawan ke apa ke, nanti baru Aina boleh menulis berdasarkan suara mereka. Atau Aina mungkin belum ada keberanian ke arah itu sebab Aina rasa macam okey, lagu Aina buat sendiri, Aina nak nyanyi dulu. Susah ni. Nanti korang kata Aina kedekut. Tapi Aina buat masa sekarang ni, sebab Aina baru lagi, Aina nak kembangkan nama Aina Abdul ni. Aina nak kembangkan, nak pelajari lagi songwriting Aina. Aina nak try and error dekat diri Aina dulu sebelum Aina letakkan harapan kat mana-mana artis kat luar. Kalau mungkin 1-2 lagu Aina dah mula dikenali ramai, dan mungkin Aina dah confidence sikit nak buat lagu untuk orang lain, so Aina akan release, no problem. Aina ada tak yang mula mengikuti Aina ataupun mula meminati Aina selepas lagu Sumpah dan juga lagu-lagu cover dekat YouTube tu? Ada. Banyak juga artis yang tak seperti penyanyi, pelakon, influencer yang ada reach out dekat Aina. Contoh seperti Kak Betty Rahmat, Kak Lisa Suryani, Kak Umi Aida. Macam thank you so much sebab platform diorang besar. So macam bila diorang ada yang personal text Aina, kata diorang minat suara Aina. So macam Aina dulu, sebelum Aina keluar cover-cover Aina ni, Aina rasa macam segan nak nyanyi. Aina segan sebab Aina rasa macam siapa nak dengar suara saya. Tapi bila dah start buat cover, ramai lagi orang kenal Aina, dan kadang-kadang ada yang kenal Aina sebagai Aina Abdul dan lagu Sumpah ni melalui cover Aina juga. So macam Aina sangat-sangat macam suka dengan cover ni, dan Aina takkan stop buat benda ni.
Okey Aina, satu soalan mungkin bila Aina penyanyi baru, masih remaja kan, bila orang kata usia remaja ni dia akan ketegak sikit orang kata. Dia keras kepala sikit kan, nak tegur tu mungkin dia lambat sikit lah nak terima kan. So macam Aina boleh ditegur ke ataupun Aina akan buat hal Aina sendiri? Oh, saya okay, first of all saya dah kurang baca komen. Saya dah kurang baca komen bukan sebab saya tak boleh terima kritikan, tapi saya jenis yang saya tahu saya akan down. So saya akan avoid dulu. Tapi saya akan tanya manager saya, sebab yang baca komen semua yang akan memberikan kritikan semua dia orang yang akan baca. So dia orang akan sampaikan kat saya mana yang kita perlu ubah, saya akan ubah. Tapi tipulah kalau saya kata saya tak terkesan langsung. Of course saya akan rasa macam kenapa macam ni, macam is it not good enough macam tu kan. Tapi benda tu normal dan of course memang saya akan rasa down, but saya tak akan down selama-lamanya. Saya akan tetap macam okay lah, so what's next, macam. Kak Aina takut bila Aina baca sendiri komen-komen tu Aina akan depresi balik? Yes, sebab Aina very, when I see Aina Abdul tu nampak macam keras, nampak macam kalau nyanyi kat atas stage macam macam ada persona lain, macam garang macam tu kan. Tapi kalau orang yang kenal Aina, sebenarnya Aina ni sangat-sangat orang yang sangat fragile. Semacam kaca tu, Aina ibaratkan Aina diri Aina macam kaca. Kalau salah cuit sikit boleh pecah. So Aina sangat-sangat macam fragile lah. So introvert. Jadi bila Aina baca komen tu, first of all Aina akan tanya dulu, kau kuat tak nak baca komen ni? Kau kuat tak? Kalau kau tak kuat, jangan baca dulu. Habiskan kerja you dulu. So baru baca dan hadap mana yang good for yourself. Kalau yang mana yang menjatuhkan diri Aina akan terus tolak tepi je. Okay, so semoga menjelang AJL ni Aina tak payahlah baca komen-komen Takut sebab macam-macam. Kadang-kadang masuk komen hari-hari. Tapi alhamdulillah it's getting better. Mental Aina pun makin positif. InsyaAllah lah. Tak apa, so kita elakkan baca komen-komen tu, kita fokus pada AJL. Semoga persembahan Aina untuk lagu Sumpah nanti memberi impact yang mendalam pada peminat-peminat Aina sendiri. Dan jangan lagu Sumpah tu menjadi sumpah untuk Aina lah. Oh my God, takut. Abang, doakan Aina korang. Okay, ni first time Aina masuk. So Aina sangat-sangat perlukan sokongan dan doa-doa rakyat Malaysia. Sebab ini adalah impian Aina daripada dulu yang Aina pegang. Every year Aina akan letakkan satu perkataan dalam hidup Aina. Macam contohnya tahun 2019 Aina letakkan satu saja, Aina letak AJL. So itu je Aina nak kejar. So hopefully semua pendengar yang mungkin akan mendengar Aina menyanyi first time dekat AJL nanti, hopefully boleh terima Aina dengan hati terbuka dan support Aina till the end lah. So kita nak tengok juga penampilan Aina pada malam AJL nanti sebab dah ada orang yang sponsor. So dia akan jadilah lain sikit. Aina Ya, alhamdulillah. Okay, so kita doakan semoga berjaya untuk Aina sekali lagi dan kita jumpa lagi untuk Suri Tanya.